Sejarah KSSM Tingkatan 5, Bab 7, Membina Kesejahteraan Negara, Siri 2 bersama Cikgu Mahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Cikgu doakan semoga anda semua berada dalam keadaan sihat. Hari ini kita akan teruskan dengan 7.2 Dasar Pendidikan Kebangsaan. Apa yang akan anda pelajari di dalam 7.2 ini ialah latar belakang dasar pendidikan kebangsaan, laporan Rahman Talib, laporan Jawatankuasa Kabinet, falsafah pendidikan kebangsaan dan Akta Pendidikan 1996. Adalah diharapkan setelah kita habis membincangkan bahagian ini, anda semua dapat pertama sekali menerangkan pembentukan dasar pendidikan kebangsaan, kedua, menghuraikan kepentingan pendidikan untuk mengukuhkan perpaduan, ketiga, meneroka bukti sejarah pelaksanaan dasar pendidikan yang telah dilaksanakan, dan yang terakhir, membuat interpretasi perpaduan dapat dipupuk dari sistem kurikulum yang sama. Seperti yang anda ketahui, pendidikan merupakan saluran terbaik bagi merealisasikan matlamat membina perpaduan kaum dan integrasi nasional. Matlamat ini terkandung di dalam laporan Rahman Talib, kajian Aminuddin Baki, laporan Jawatankuasa Kabinet, falsafah pendidikan kebangsaan dan Akta Pendidikan 1996. Ya, sebelum kita teruskan, eloklah kita lihat dahulu latar belakang dasar pendidikan kebangsaan. Dasar pendidikan kebangsaan dibentuk untuk memupuk perpaduan kaum. Dasar ini telah dilaksanakan melalui Penyata Jawatankuasa Pelajaran 1956 atau dikenali juga sebagai Penyata Razak 1956. Semua dasar yang terdapat sebelum ini telah disemak semula pada tahun 1960 yang menghasilkan laporan Rahman Talib dan laporan Jawatankuasa Kabinet 1979. Ya, berhubung dengan Penyata Razak 1956 ini, ianya termaktub di dalam Ordinan Pelajaran 1957. Kita lihat apakah matlamat dasar pendidikan kebangsaan. Okey, cikgu telah senaraikan di sini 6 matlamat berdasarkan kepada gambar ilustrasi ya, kartun ya di muka surat 144 buku teks anda. Cikgu olahkan di sini semula. Pertama, menyatu padukan rakyat. Yang kedua, menyediakan tenaga kerja mahir berbagai kaum. Ketiga, dapat memenuhi keperluan negara. Yang keempat, menggalakkan perkembangan kebudayaan, ekonomi, sosial dan politik. Yang kelima, melahirkan rakyat yang berilmu, seimbang dan harmoni. Yang akhir sekali, menyumbang kepada keharmonian dan kemakmuran negara. Kita teliti dahulu laporan Rahman Talib. Ya, jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Abdul Rahman Talib pada tahun 1960 untuk menyemak semula dan mengukuhkan Penyata Jawatankuasa Pelajaran 1956. Laporan Jawatankuasa ini telah menjadi asas penggubalan Akta Pelajaran 1961 dan penyemakan dasar pendidikan kebangsaan seterusnya. Hasil daripada laporan Rahman Talib telah mengekalkan teras sistem pendidikan kebangsaan untuk memupuk perpaduan dan integrasi. Okey. Di sini kita lihat ya hasil tersebut, hasil laporan tersebut. Pertama sekali, menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pada semua peringkat pendidikan. Selain itu juga, mengadakan kurikulum yang sama dan berorientasikan negara kita
bagi semua jenis sekolah. Ya, kurikulum yang berorientasikan negara dapat mewujudkan perasaan cinta akan negara. Cadangan tambahan kepada laporan Rahman Talib kepada penjata jawatankuasa pelajaran 1956 ialah penekanan kepada mata pelajaran sejarah untuk menanam perasaan cinta dan kesetiaan terhadap negara. Selain itu juga mewajibkan mata pelajaran tata rakyat untuk membentuk sikap bertoleransi, bekerjasama dan persefahaman antara kaum. Kita terus melihat kajian Aminuddin Baki. Laporan Rahman Talib kemudian dibuat penambahbaikan dan dilaksanakan sepenuhnya melalui kajian Aminuddin Baki. Kita lihat hasil daripada kajian Aminuddin Baki tersebut. Hasilnya pertama, memperkenalkan sistem persekolahan aneka jurusan, pelbagai jurusan untuk menampung pelajar yang gagal memasuki sekolah menengah akademik. Selain itu, memperkenalkan jurusan ataupun kursus kemahiran untuk melahirkan tenaga kerja mahir yang melibatkan pelbagai kaum serta sebagai persediaan memenuhi permintaan pasaran kerja. Dan seterusnya, mewujudkan sekolah kebangsaan yang menggabungkan semua kaum dengan tujuan untuk memupuk perpaduan. Kita teruskan dengan melihat laporan Jawatankuasa Kabinet. Jawatankuasa Kabinet ditubuhkan pada bulan September 1974 yang berfungsi mengkaji semula pelaksanaan sistem pelajaran kebangsaan. Laporan Jawatankuasa Kabinet diumumkan oleh Menteri Pelajaran pada tahun 1979. Antara kandungan laporan Jawatankuasa Kabinet yang mempunyai matlamat bagi memperkukuhkan perpaduan termasuklah menjadikan bahasa Melayu sebagai mata pelajaran wajib dalam peperiksaan awam. Selain itu, penegasan kepada pendidikan kerohanian melalui mata pelajaran pendidikan Islam dan juga pendidikan moral. Dan tekanan juga diberikan kepada aktiviti kokurikulum yang melibatkan semua kaum seperti unit beruniform, sukan dan permainan. Selain itu termasuklah juga persatuan-persatuan. Ini adalah aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan di sekolah melibatkan semua kaum. Hasil daripada laporan Jawatankuasa Kabinet, kita lihat apakah hasil daripada laporan Jawatankuasa Kabinet ini. Pertama sekali, kurikulum baru sekolah rendah, KBSR. Pada tahun 1982, kemudian disambung pula di peringkat menengah KBSM ataupun kurikulum bersepadu sekolah menengah. Dan hasil yang ketiga ialah falsafah pendidikan negara pada tahun 1988. Kita lihat falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan ini digubal pada tahun 1988 untuk memperteguh hala tuju dan matlamat pendidikan negara ke arah perpaduan. Kemudian ditukar kepada falsafah pendidikan kebangsaan pada tahun 1996. Falsafah ini menekankan pendidikan yang menyeluruh
bersepadu bagi membentuk pelajar yang seimbang ya dalam aspek JERI, kita singkatkan sebagai JERI, iaitu jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Kita di sini kita akan melihat juga Akta Pendidikan 1996 di mana ya kedudukan bahasa kebangsaan diperkukuh dengan memperuntukkannya sebagai bahasa pengantar utama ya dalam sistem pendidikan kebangsaan melalui Akta Pendidikan 1996 ya, dan kedudukan ini diperkuat lagi dengan menjadikan bahasa Melayu ya sebagai mata pelajaran wajib diajar di semua sekolah dan juga institusi pendidikan. Ya, institusi pendidikan swasta pula dikendaki mengadakan pengajaran bahasa kebangsaan, pengajian Malaysia dan pendidikan Islam ataupun moral untuk memupuk semangat cinta akan negara serta nilai murni. Okey, jadi kita dapat simpulkan di sini ya, pelbagai dasar telah pun digubal ya melalui pendidikan untuk mencapai matlamat masyarakat yang bersatu padu. Jadi kita ya sebagai rakyat ya Malaysia seharusnya menghargai, menyokong dan memberi komitmen ya terhadap kepentingan pendidikan bagi mengukuhkan perpaduan kaum dan integrasi nasional ya. Jadi cikgu rasa sampai di sini dahulu ya untuk 7.2 ya, kita akan sambung semula ya pada siri yang ketiga ya. Kita akan teruskan melihat ya usaha-usaha ya ke arah membentuk ya masyarakat yang bersatu padu ya dan juga integrasi nasional dalam usaha membina kesejahteraan negara ya. Terima kasih diucapkan kerana anda telah pun memberi perhatian. Sehingga jumpa lagi ya. Terima kasih.